Baik, pada masa kini kita dapat saksikan perkembangan pesat dan signifikan pendigitalan perniagaan dan juga gaya hidup. Dan jadi kita nak mengangkat perkembangan positif ini melalui Konvensyen Bandar Pintar dan Ekonomi Digital Selangor atau SDEC 2023 yang dianjurkan Kerajaan Negeri Selangor melalui Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor atau SIDEC pada penganjuran kali ke-8 pada 19 hingga 22 Oktober di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Jadi untuk berbincang lebih mengenai ini, kita ada Ketua Pegawai Eksekutif SIDEC sendiri iaitu Mr. Yong Kai Ping. Selamat datang ke Niaga Awani. Terima kasih kerana menjemput. Alright, first of all, kini kembali buat kali ke-8 pada tahun 2023. Apa keistimewaan ataupun kepentingan Konvensyen SDEC ini sendiri sebagai platform membincangkan masa depan e-dagang dan mengapa individu maupun perniagaan perlu datang ke konvensyen ini? SDEC 2023 mengumpulkan sebanyak 120 orang exhibitor dan 200 booth di mana kita menjemput seramai 75 orang speaker daripada luar dan dalam negeri, dan kita bermula dengan SME Digitalization Summit. Hari kedua kita bermula dengan SME East Asia Summit, dan hari ketiga kita fokus kepada AI, Net Zero dan Biotech Investor Summit. Mungkin Encik boleh kongsikan juga apa perbezaan konvensyen kali ini kalau kita nak bandingkan dengan konvensyen-konvensyen sebelum ni tahun 2022, 2021, apa kelainan untuk tahun ini? Pada tahun ini kita membincangkan topik secara keseluruhan, secara ekosistem. Yang maksudnya topik-topik yang paling penting sekarang ialah AI, Net Zero Transition dan Biotech. Dan kemudian ni kita membincang secara bukan saja tunjukkan application case-nya tetapi juga investment. Bagaimanakah melabur dalam bidang-bidang tersebut dan apakah trend terbaru yang akan berlaku dalam masa 20 hingga 30 tahun. Apa antara aktiviti yang disediakan? Mungkin ada sesi perbincangan ataupun ada persembahan. Apa yang boleh dikongsikan kepada orang ramai? Selain daripada exhibition kami yang lebih besar berlainan dengan tahun lepas, lebih kurang satu kali ganda lebih besar dengan 200 booth, kami juga menyertakan lebih banyak thought leader yang akan membincangkan trend-trend yang akan datang, kemudian aplikasi case-nya, dan kemudiannya di manakah, bagaimanakah mereka cara boleh mendapatkan funding ataupun dana suntikan untuk memperkembangkan bisnes mereka. Dan kita juga fokus kepada ESG, kepada SME, terutamanya SME yang akan bagaimana membangunkan perniagaan mereka supaya menjadi dalam memajukan mereka dalam sebagai $1 million club. Maksudnya SME sekarang sudah lebih banyak didigitalisasikan, tetapi kita menggunakan digitalisasi ini untuk memperkembangkan sehingganya mendapatkan 1 juta pengguna, 1 juta funding ataupun seterusnya 1 juta revenue, pendapatan, supaya dia dapat meningkatkan value chain dia dan seterusnya memasuki satu tahap yang lebih tinggi dalam value chain kita. Dan sudah tentu perkara topik-topik seperti ESG, pendigitalan, AI sebagai contoh sangat penting untuk terutama PKS ataupun usahawan-usahawan tempatan. Dan siapa antara speaker-speakernya? Kita mendapatkan speaker yang terkenal daripada syarikat-syarikat teknologi antarabangsa yang terkenal seperti AWS, Google, Microsoft, Nvidia, Intel maupun FusionX ataupun Yinsen, Maxis Telkom, TM daripada di dalam negara. Dan kita juga mendapatkan speaker-speaker yang terkenal daripada contohnya Humble AI, Taiwan AI Lab dan seterusnya daripada UK Crop Center. So mereka akan membincangkan bagaimana kita menggunakan AI secara bertanggungjawab dan beretika. Di samping itu kita juga membincangkan topik seperti bagaimana menggunakan AI dalam mobility kita, mempercepatkan pengangkutan awam kita supaya jadi lebih efisien, dan seterusnya AI dalam penggunaan bidang kesihatan, health industry, dan juga membincangkan bagaimana bioteknologi bergabung dengan AI boleh membantu meningkatkan pengusaha dalam bidang pertanian dan seterusnya dalam membantu dalam meningkatkan mengurangkan pengeluaran karbon untuk memerangi climate change crisis.
Dan bercakap mengenai e-dagang ni sendiri kan, kita tahu e-dagang mainkan peranan yang penting dari pelbagai aspek, dari pelbagai peringkat juga. Jadi bagaimana Convention SDAG sendiri membantu menyumbang kepada pertumbuhan e-dagang dan juga bagaimana mereka memberi manfaat kepada bukan sahaja perniagaan tetapi juga negara dan secara keseluruhannya globally. Selepas COVID-19, e-dagang Malaysia telah berkembang dengan pesat. Kita mempunyai banyak syarikat-syarikat yang brand-brand yang terkenal sekarang. Kita ingin memperkongsikan brand-brand yang sudah terkenal ni, local brand ni, bagaimanakah mereka memperkembangkan bisnes mereka daripada permulaan, daripada 1 sehingga 100. Dan seterusnya bagaimana mengekalkan brand-brand, kedudukan brand ni dalam pasaran dan menggunakan teknologi contohnya seperti AI, memperdalamkan teknologi mereka, contohnya brand makanan ataupun brand kesihatan dengan biotech dan seterusnya. Dan faktor ketiga yang kita akan bincangkan juga ialah funding supaya mereka terus scale, terus berkembang, dan kita ingin melihatkan mereka bukan terkenal dalam negara tetapi di Asia Tenggara. Dan sejajar kita tengok pergerakan arus teknologi sekarang, kita ada perindustrian ataupun IR 4.0. Jadi bagaimana inovasi AI, like you said just now, dapat mendorong usahawan-usahawan kita ni, terutama dari segi peralihan ataupun transformasi digital terhadap perusahaan mereka? Kalau kita lihat kepada rancangan Malaysia ke-12 ataupun pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baru 2023 ni, sebenarnya semua ke arah ni untuk memperkembangkan, bukan kita nak menjual kereta EV ataupun menukar perjalanan mobiliti kita kepada elektrik saja. Sebenarnya kita ingin memperkembangkan industri semiconductor dan industri bateri. Kerana kalau dengan penggunaan EV ataupun penggunaan tenaga solar sebagainya, kita akan memperkembangkan kedua-dua industri ini, dan kita tahu bahawa kedua-dua industri ini maupun biotech dan AI akan saling membantu dalam contohnya Pelan Malaysia dan Pelan Induk Perindustrian. Dan kerana kita tahu bahawa seperti Elon Musk yang kata semiconductor ataupun bateri adalah minyak baru. So selain dan contohnya kita tahu bahawa minyak telah menyumbang kepada perkembangan ekonomi dunia ataupun negara kita, dan kita perlu mencari source ataupun sumber pendapatan yang teknologi yang baru mesti datang daripada bateri, iaitu berkait rapat dengan kereta, kenderaan EV dan seterusnya, autonomous driving, dan juga bahawa dengan biotech. Kita lihat bahawa selepas COVID ni industri kesihatan juga meningkat dan dia berkait rapat dengan AI. Mungkin this is an additional question. What do you think? Macam mana pendapat you sekarang tentang situasi usahawan kita dalam mentransformasikan digital? Adakah the progress is there or belum lagi, jauh lagi, macam mana? Kita lihat sebenarnya usahawan-usahawan Malaysia ataupun startup-startup di Malaysia ni sebenarnya setanding dengan standard dunia. Nah, cuma satu masalahnya, kita kurang publicity, kita kurang keyakinan kerana kurang pengetahuan terhadap kemampuan ataupun publicity tentang kemampuan usahawan ataupun startup di Malaysia. Kita selalu lebih pandang kepada luar negara lah. Sebenarnya negara kita ada juga, dan kita perlu menggunakan aplikasi ini dalam kehidupan kita supaya industri ini terus berkembang. Saya rasa ini memang kerajaan dan ataupun industri swasta sudah lihat perkara ini, dan kita perlu meningkatkan pelaburan terutamanya dalam terhadap usahawan kita, terutamanya usahawan baru yang sedang meningkat dan startup kita yang berpotensi, supaya lebih banyak unicorn ataupun sunicorn, soon to be unicorn yang akan muncul pada selepas COVID ini. Kita meningkatkan pengaruh mereka ataupun brand mereka di Asia Tenggara ataupun di Asia. Dan saya rasa ini penting untuk meningkatkan pendapatan ekonomi ataupun menawarkan kerja yang lebih berkualiti tinggi, bergaji lebih tinggi.
Okey, before kita akhiri, sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, mungkin apa sedikit harapan kepada orang di luar sana, macam mana mereka nak join, macam mana mereka nak sertai convention ini, dari mana dan melalui website mana untuk dapatkan maklumat lanjut, dan apa yang mereka perlu harapkan ataupun apa yang mereka boleh harapkan daripada convention ini. Convention SDC ni selama 4 hari daripada 19 hingga 22 Oktober di KLCC Convention Centre. Kami berada di tingkat ground floor, iaitu di tempat di mana Popular Book Fair diadakan. Untuk mendapatkan tiket ni, kami mengalungkan semua ke website kami www.cdec.com/SDEC untuk mendapatkan maklumat tentang program dan untuk 4 hari ini, iaitu 3 conference, SME Digitalization Summit, SME ESG Summit, AI Net Zero dan Biotech Investor Summit. Seterusnya hari keempat kita ada startup Selangor Accelerator Program pitching, di mana kita mencongkelkan 40 startup daripada AI, Net Zero dan Biotech untuk buat pitching. Dan kita mengalukan semua untuk menyertai. Tiket boleh didapati di website tadi, iaitu cdec.com.my/SDEC. Dan seterusnya kita mengalukan lebih banyak mahasiswa ataupun murid-murid sekolah menengah juga datang, kerana bukan belajar melihat tetapi dapat mendengar syarahan-syarahan ataupun speech daripada speaker-speaker daripada antarabangsa. Baik, sudah tentu ini merupakan berita baik untuk usahawan-usahawan, bukan sahaja usahawan mikro ataupun kecil dan sederhana. Ini untuk semua yang baru berniat untuk memulakan perniagaan ataupun sudah ada perniagaan dan mencari solusi kepada perniagaan anda, bagaimana untuk perkembangkan perniagaan anda melalui transformasi digital. Inilah masanya, jadi jangan lepaskan peluang ini untuk berjumpa dengan pakar-pakar industri dalam, luar negara dan juga dari sektor awam dan swasta. Jadi supaya kita terus mengangkat usahawan-usahawan terutama PKS tempatan kita menjadi jaguh, bukan sahaja di peringkat serantau tapi di peringkat global. Jadi semua ini akan kami rangkumkan dalam semua platform digital Astrawani.